Hari ini saya ingin memaklumkan kepada semua melalui kenyataan media saya ini tentang op patuh besar-besaran yang telah pun kita adakan semalam pada 2 Julai 2021. Dalam pelaksanaan secara besar-besaran dan bersepadu, kita telah melibatkan seramai 26,504 anggota daripada 23 agensi penguatkuasa pematuhan SOP COVID-19 yang telah pun diketuai oleh PDRM bersama dengan agensi-agensi seperti JIM, Bomba, KPDNHEP, KKM, PBT, MITI dan Jabatan J, Jabatan Kerja, Tenaga dan juga beberapa agensi yang lain. Op patuh tersebut telah melaksanakan 19,192 pemeriksaan terhadap kilang dan premis di seluruh negara. Berbanding sebelum ini hanya lebih kurang 13,000 pada tiap-tiap hari pemeriksaan yang dilaksanakan. Contohnya pada 24 hari bulan Jun dahulu, hari itu hanya 13,904 pemeriksaan. Apabila kita lancarkan op patuh besar-besaran, dapat kita pertingkatkan lagi jumlah pemeriksaannya sehingga mencecah 19,000 pemeriksaan. Daripada jumlah pemeriksaan op patuh semalam, sebanyak 19,111 premis dan 81 asrama penempatan pekerja telah diperiksa anggota penguatkuasa yang diketuai oleh 157 ketua polis daerah di seluruh negara. Susulan pemeriksaan tersebut, sebanyak 213 kompaun atas pelbagai kesalahan dikeluarkan, terutamanya kepada pemilik kilang serta premis perniagaan. Berbanding sebelum ini hanya lebih kurang 60 kompaun. Contohnya pada 24 Jun, 63 kompaun sahaja yang dikeluarkan. Dan semalam juga 9 premis lagi telah pun diarahkan tutup. Pemeriksaan pasukan kuasa di lapangan, terdapat banyak premis yang memperolehi kebenaran untuk beroperasi tetapi tidak beroperasi semasa pemeriksaan op patuh semalam. Itu berita yang baik. Kenapa? Bila mereka tahu kita nak buat op patuh besar-besaran tersebut dan daripada senarai yang kita perolehi, tiba-tiba supidi kata ini dah tutup semalam, menunjukkan bahawa ramai yang telah pun mengikut apa yang telah pun kita umumkan sebelum ini. Alhamdulillah. Kalau tidak, mungkin ramai lagi kilang-kilang yang kita nak cuba buat pemeriksaan tetapi mereka sudah pun tutup. Pihak penguatkuasa mengenal pasti premis-premis tersebut dan akan kita jalankan juga siasatan lanjut selepas ini. Sebab kita tidak mahu semalam ditutup, hari Isnin dibuka. Jadi maksudnya dalam senarai kita yang kita dapat sebelum ini, sepatutnya kita buat pemeriksaan semalam tetapi kita tengok mereka tutup. Jadi hari Isnin, hari Selasa, hari Rabu kita akan teruskan juga. Op patuh semalam mendapati apabila kita turun, kita bukan hanya nak melihat dari segi mereka yang melakukan kesalahan. Kita juga cuba untuk belajar daripada kilang-kilang yang beroperasi dengan mematuhi SOP serta mengamalkan best practices bagi mengekang penularan COVID-19 di tempat kerja. Antaranya semalam yang kita pergi adalah sebuah syarikat yang dimiliki oleh multinational company di Subang Jaya. Saya boleh sebut namanya, syarikat Sensata Technologies Malaysia Sdn Bhd.
Dan apabila kita tengok, kita masuk ke kilang, segala apa yang mereka lakukan, ada penambahbaikan dari segi SOP yang mereka gunakan. Alhamdulillah. Jadi Kementerian Dalam Negeri akan terus mengkoordinasikan op patuh secara besar-besaran dan serentak dalam tempoh pelaksanaan Pelan Pemulihan Negara bagi mengekang penularan COVID-19 dalam negara. Jadi saya juga ucapkan terima kasih kepada Datuk Seri Akhil Sani yang semalam telah pun menjadi ketua operasi kita. Dia di ibu pejabat daripada pagi lagi. Nak mengepalai ini bukan senang. Arahan diturunkan kepada Ketua Polis Negeri. Kemudian dia nak ikut juga Ketua Polis Negeri berikan arahan kepada OCPD, dan kemudian semua agensi-agensi lain yang bekerjasama nak menentukan semuanya berjalan dengan baik dan laporan diberikan kepada kita secara live. Dan semalam kita tengok yang mengikuti apa yang kita lakukan semalam sudah mencecah 7 juta semuanya, 7 million viewers. Ini menunjukkan bahawa rakyat kita mahu melihat kejayaan ini. InsyaAllah kita akan buat lagi dan akan kita umumkan beberapa strategi-strategi yang lain, kerana daripada pemerhatian kita dalam perbincangan kita tadi, ada lagi perkara-perkara baru yang kita rasa mungkin kita terpaksa buat tinjauan. Sebagai contoh, di tempat-tempat pembinaan, tempat-tempat pembinaan ini, kongsi-kongsi yang tinggal, walaupun mereka tak ada pekerjaan, tapi kongsi-kongsi itu masih lagi ada di kawasan-kawasan tertentu. Ini juga akan kita nak buat pemantauan, nak tengok supaya kalau mereka keluar macam mana, siapa datang periksa mereka. All this juga akan kita cuba untuk menentukan ada SOP yang akan mereka ikut daripada masa ke semasa. Itulah perbincangan yang telah pun kita buat tadi, dan insya-Allah kita berdoa supaya ianya boleh mencapai satu kejayaan untuk kita menang bersama. Terima kasih.